Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang konsep Imamah Syiah dan konsep Khalifah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama sekali pengenalan. Jadi disebabkan fitnah yang berlaku selepas syahidnya Khalifah Islam yang ketiga iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ini telah membawa perpecahan yang besar di kalangan umat Islam dan disebabkan peristiwa tersebut ini menjadi bibit permulaan wujudnya golongan mazhab Syiah. Jadi golongan Syiah ini adalah satu golongan yang mula menjauhkan dirinya dari majoriti umat Islam selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kewujudan golongan ini adalah kerana sifat fanatik mereka kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib, dan mereka ini menentang golongan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi pegangan Syiah dalam isu imamah ni adalah menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka mengatakan bahawa imam mereka itu adalah maksum dan imam mereka itu digunakan mukjizat serta mengetahui perkara ghaib, dan ini adalah sangat bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kewujudan Syiah dekat Malaysia ni telah membawa masalah perpecahan, iaitu kerana ini bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan umat Islam dekat Malaysia pada hari ini. Saya Nurul Ain binti Roslan, nombor matrik 059299, akan berkongsi berkaitan dengan konsep imamah menurut Syiah. Jadi kat sini saya ada kongsikan kepada 3 bahagian, iaitu konsep imamah, ciri-ciri imamah dan penilaian imamah menurut Syiah. Pertama, Syiah di Malaysia. Jadi menurut Encik Muhammad Aizam bin Mossad, iaitu penolong pengarah bahagian perancangan dan penyelidikan, saya memetik statistik ini daripada satu artikel yang dikeluarkan oleh pihak fakulti dan kepimpinan serta pengurusan USIM di bawah program yang bertajuk menangani ajaran Syiah di Malaysia, yang mana beliau telah menyatakan bahawa statistik bagi penganut Syiah di Malaysia ini dianggarkan antara 1,000 hingga 1,500 orang, dan hanya sekitar 300 hingga 500 orang yang aktif, dan jumlah penganut Syiah ini akan bertambah dari semasa ke semasa berikutan daripada majoritinya orang Melayu di Malaysia. Kedua adalah berkaitan dengan Fatwa JAKIM 1984, yang mana Muzakarah Hazawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah membincangkan Syiah, dan sebanyak 6 buah negeri yang telah mewartakan larangan terhadap penyebaran ajaran Syiah, iaitu antaranya negeri Pulau Pinang, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Okay. Kedua adalah konsep imamah yang saya telah nyatakan daripada 5 sudut pandang. Pertama, daripada kitab Tafsir Al-Aqaid Al-Islamiyah yang dinukilkan oleh Hasan Ayub, menjelaskan bahawa imamah merupakan suatu pegangan yang telah menjadi keimanan dalam golongan Syiah. Mereka mendakwa bahawa hak memerintah yang berlaku selepas Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali dan keturunannya daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kedua, Muhammad Redha Al-Muzaffar dari kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah, yang mana golongan Syiah ini berkeyakinan bahawa Al-Imamah adalah asas daripada agama, tidak sempurna imam melainkan dengan kepercayaan kepadanya, dan tidak harus mengikut nenek moyang semata-mata, bahkan wajib untuk mempelajarinya seperti mana wajib mempelajari ketauhidan dan juga kenabian. Ketiga, Muhammad Al-Hasan Ali Kashif Al-Uzama, yang mana beliau menyatakan Al-Imamah ni adalah ketentuan ilahi seperti An-Nubuwah, seperti mana Allah memilih sesiapa yang dikehendakinya untuk menjadi Nabi. Begitu juga dia memilih sesiapa yang dikehendakinya untuk menjadi imam. Dia, yakni Allah, memerintah Nabinya secara nas di atas perkara tersebut. Keempat, saya keluarkan daripada sudut pandang Syiah Zaidiyah. Mereka berpandangan bahawa boleh mengangkat seorang imam yang utama, yakni mafdul, walaupun ada yang lebih utama afdal daripadanya melalui proses musyawarah di antara anggota masyarakat seperti kepimpinan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar yang dipilih oleh umat hasil dari ijtihad. Dan yang terakhir adalah Syiah Ismailiyah, yang mana mereka berpandangan bahawa imam itu dipilih oleh Allah dari hambanya sebagaimana Allah telah memilih para nabinya sebagai penunjuk ke jalan Allah dan memerintahkan manusia untuk mengikuti mereka. Mereka juga mengatakan bahawa Allah memerintahkan nabinya untuk menetapkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai imam melalui nas sebagai pemberitahuan kepada seluruh manusia. Ciri-ciri imamah. Pertama adalah para imam bebas menentukan halal dan haram. Jadi kenyataan ini mereka menyatakan bahawa hanya Nabi Muhammad
Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah serta imam keturunan mereka sahaja yang berhak untuk menentukan halal dan haram. Kedua, para imam memiliki sifat maksum seperti para nabi. Mereka menyebut bahawa para imam ini disucikan dan dibersihkan hatinya daripada segala kekotoran dan keburukan. Imam adalah maksum, mendapat petunjuk dan bimbingan dan bebas daripada segala kesalahan dan kekeliruan. Ketiga, pembezaan antara para imam dengan manusia, yang mana golongan Syiah ini menyatakan bahawanya para imam mereka memiliki kelebihan yang tiada tandingan dan dilahirkan dalam keadaan suci, berkatan, tidak berjunub, tidak pernah menguap, tidak pernah keluar hingus, dan juga angin yang keluar dari perutnya itu berbau kasturi dan lain lagi. Keempat, para imam memiliki mujizat para nabi terdahulu. Perkara ini mereka mengaitkan dengan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Yang kelima, imamah terdiri daripada kenabian dan ketuhanan. Dari sudut kenabian, mereka menyatakan para imam mereka memiliki keistimewaan, mujizat dan kelebihan. Dari sudut ketuhanan pula, mereka menyatakan bahawa para imam mereka ni mengetahui hal-hal ghaib, menguasai alam semesta, memiliki kekuasaan kun fayakun dan penguasa dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah para imam akan menjadi saksi pada sesuatu zaman. Perkara ini mereka telah nyatakan pada kitab Usul Al-Kafi, iaitu kitab mereka pada halaman 112, yang mana mereka telah menganggap bahawa Nabi Muhammad akan menjadi saksi pada zaman mereka. Pendalilan berkaitan imamah. Terdapat dua surah ataupun dalil yang diambil oleh golongan Syiah bagi mengaitkan dengan bab imamah. Pertama adalah pada surah Al-Ma'idah ayat 55. Mereka mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa selepas Nabi Muhammad SAW wafat, yang akan menggantinya dan menjadi pemimpin umat Islam adalah Sayyidina Ali. Ini kerana perkataan innama dalam ayat ini membawa maksud kepada pembatasan atau hanyalah. Jadi kata inama ini memberi isyarat kepada seseorang yang utama dan mengatur segala urusan kepimpinan dan wajib ditaati oleh penganutnya. Yang kedua daripada surah Al-Ahzab ayat 33. Golongan Syiah menyatakan bahawa ayat tersebut dimasukkan dengan Ahlul Bait, iaitu keluarga Rasulullah SAW. Di sini ialah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Dan ayat ini menunjukkan bahawa para imam itu adalah maksum. Kedua, mereka telah membuat andaian bahawa terdapat banyak ayat Quran yang telah menyebut tentang Sayyidina Ali sebagai seorang pemimpin dan bukannya orang lain. Oleh itu, mereka berkeyakinan bahawa Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengangkat Sayyidina Ali dalam nas Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Fadli binti Muhammad Taib, nombor matrik 059518. Saya akan membentangkan tentang konsep khalifah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, khalifah adalah berasal dari kalimah khalaf, iaitu bermaksud wakil, pengganti dan juga penguasa. Khilafah adalah bermaksud penggantian kepimpinan umat terlepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, dan hukum memilih khalifah adalah fardu kifayah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, khilafah adalah wajib untuk umat menjalankan hukum dan juga amanah, menjaga pertahanan, menjalankan pasukan jihad dan juga membahagikan faiz serta menyelesaikan kezaliman. Ibn Khaldun berkata, khilafah adalah menundukkan manusia kepada kehendak syarak, di mana untuk menjaga kepentingan berkaitan dengan dunia dan akhirat. Dan cara pemilihan khalifah terdapat dua, iaitu pemilihan dan juga ijtihad. Menurut Imam Ghazali adalah dengan mendapatkan tafwid dan juga tauliah. Dan terdapat tiga cara untuk mendapatkan tafwid dan juga tauliah, itu adalah dengan penetapan daripada Nabi, di penetapan daripada sultan kepada putera-puteranya, dan juga bai'ah daripada para ulama. Seterusnya ada ciri-ciri khalifah. Pertama, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, seorang khalifah itu mestilah berilmu dan adil, dan daripada kaum Quraisy itu sendiri, maksud daripada kaum satu bangsa itu sendiri. Dan menurut Imam Al-Ghazali, seorang khalifah itu mestilah seorang yang bertanggungjawab, menerima pesanan dan nasihat ulama, berbuat baik kepada orang bawahan, rendah diri, penyantun dan lemah lembut dalam tingkah lakunya, tidak mementingkan diri dan mengutamakan rakyat, hidup bersederhana serta cinta ke rakyat dan ikhlas dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pemerintah. Menurut Al-Farabi pula, dalam Al-Madinah Al-Fadilah, terdapat 12 syarat yang melayakkan seseorang itu sebagai ketua negara ataupun pemerintah adalah: pertama, sempurna tubuh badan, memiliki kefahaman yang baik, daya ingatan yang baik, bijak memahami suatu perkara, fasih dalam berbicara, mencintai ilmu pengetahuan, tidak berkelakuan buruk dan bersederhana, mencintai kebenaran dan membenci kedustaan dan pembohongan, berhemah tinggi, tidak serakah dalam keduniaan dan harta, pro keadilan dan anti kezaliman, serta keazaman yang tekad dalam melakukan suatu perkara untuk negara. Seterusnya adalah dalil berkaitan dengan khalifah.
Yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 30, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadaqallahul azim. Iaitu daripada tafsir Al-Misbah, bermaksud kalimah khalifah itu adalah menggantikan atau yang datang selepas yang terdahulu. Di sini bermaksud kalimah khalifah itu adalah menggantikan Allah untuk mempertahankan kehendaknya dan melaksanakan ketetapannya. Ia bukan bermaksud bahawa Allah itu lemah dalam menjadikan manusia itu berkedudukan. Tapi di sini khalifah itu adalah menunjukkan kepada Allah ingin menguji manusia dan memberi penghormatan kepada manusia. Kekhalifahan di sini adalah memasukkan tugas atau tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang dipertanggungjawabkan di bumi ini dan menjalankan tugas-tugasnya selari dengan hukum-hukum Allah. Di sini dapat dilihat bahawa kalimah khalifah itu menunjukkan kegunaan Allah kepada manusia sebagai wakil Allah di bumi ini. Dalil yang seterusnya adalah daripada surah An-Nur ayat ke-55, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihah ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبيننهم من بعد خوفهم آمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Menurut tafsir Ibnu Katsir, di sini kalimah khalifah daripada yastahlifannahum tu adalah menunjukkan janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dan penyambungnya yang akan dijadikan sebagai pemimpin di bumi ini. Di mana ketika itu khalifah adalah daripada pemerintah Islam sendiri yang daripada penguasa-penguasa Islam sebagai pemerintah kepada orang-orang Arab dan juga orang-orang Ajam. Di sini juga Allah juga menjanjikan kepada kestabilan dan kemudahan kepada negara sekiranya pemerintah itu menjalankan pemerintahan dan sistem yang mengekalkan ketauhidan kepada Allah dan menegakkan sistem ibadah dalam institut pemerintahannya dan menghindari perkara-perkara yang syirik. Di situ itu menunjukkan bahawa janji Allah itu kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penguasa di bumi ini dan penyambung kepada Nabi. So jelas daripada dua dalil ini menunjukkan bahawa kalimah khalifah itu adalah sebagai penguasa ataupun wakil, iaitu sama ada wakil Allah ataupun sebagai penyambung kepada Nabi dan juga penguasa Nabi, penguasa selepas Nabi. Saya Udamatul Nurul binti Azhar, Memetrik 059934. Jadi saya akan menyambung perbincangan seterusnya tentang hujah-hujah Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap konsep imamah yang dipakai oleh Syiah. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat mengambil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber utama dalam menetapkan suatu hukum dalam syarak. Walaupun begitu, perbezaan pendapat tetap berlaku mengenai sumber-sumber sekunder. Contohnya macam qaul sahabi, istihsan, istihab, amal ahli Madinah dan sebagainya. Lepas tu menurut Syiah, pandangan para imam mereka ini adalah setara dengan as-sunnah iaitu hadis, tetapi ahli sunnah wal jamaah tak mengiktiraf ataupun mengangkat pandangan imam ataupun pemimpin ni sebagai sumber utama, apatah lagi menganggap maksum pandangan tersebut. Syiah ni mereka juga beriktikad imam tu adalah pengganti Nabi dalam segala hal. Imam tu bukan sahaja menjadi ketua negara, malah menjadi imam agama iaitu imam rohaniah. Kumpulan Syiah ni dia telah mengada-adakan makna imamah ataupun makna kepimpinan tu untuk kegunaan dan kesesuaian mereka sendiri dan menjadikan para imam mereka ni sebagai orang yang maksum. Dan kita sedia maklum bahawa maksum ni hanyalah kepada para anbiya. Allah anugerahkan kelebihan maksum tu, terhindar daripada dosa tu untuk para nabi. Jadi kat sini dapatlah kita lihat perbezaan pendekatan yang ahli sunnah wal jamaah pakai, iaitu dia bersifat wasatiyah. Dia tengah-tengah, dia tak
terlalu ekstrim dan dia tak terlalu mengabaikan. Tak macam Syiah, pendekatan yang dia digunakan tu dia macam bersifat melebih-lebih dan melampau. Yang seterusnya adalah konsep imamah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah bersetuju bahawa konsep imamah dan khilafah ni adalah wajib atas umat Islam supaya keselamatan dan keharmonian agama tu dijaga. Sekaligus, ia dapat menguatkan kubu pertahanan serta dapat menyelesaikan masalah kezaliman yang berlaku kepada mereka yang dizalimi. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahawa tak ada pun wasiat ataupun nas daripada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan pelantikan khalifah. Jelaslah perkara ini bertentangan dengan pendapat Syiah Rafidhah yang mengatakan adanya nas yang sahih dan qat'i daripada Rasulullah dalam melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dipetik daripada kitab Al-Iqtisad fi I'tiqad, ciri-ciri khusus bagi seorang imam tu adalah dia layak dan dia mampu untuk menjadi pemimpin. Lepas tu dia berilmu, mestilah dia bersifat warak dan dia terjadi pada bangsa Quraisy. Yang ni bukanlah kita kena ambil daripada bangsa Quraisy tu saja pemimpin, tapi diutamakan sebab ada dalam hadis. Lepas tu, imam ni taklah diisyaratkan untuk dia harus terpelihara daripada dosa. Lepas tu, pandangan Syiah kata imam ni hendaklah seorang yang maksum dan dah dikata dah tadi yang maksum ni hanyalah pada Nabi, anugerah yang Allah bagi kepada para Nabi supaya terlindung dan terpelihara daripada membuat dosa dan maksiat. Lepas tu, Ahlussunnah wal Jamaah kata lagi, isu politik ni adalah isu ijtihad dalam agama. Jadi, isu-isu berkaitan politik juga adalah isu khilafiyah dan bukanlah perkara berkaitan akidah. Dan khilafnya adalah pada siapa yang layak memimpin dan bagaimana cara pelantikan tersebut. Saya seterusnya adalah berkaitan dengan sangkalan terhadap penyelewengan dalil yang dilakukan oleh Syiah. Golongan Syiah ni, mereka ada ambil dalil ayat Quran dan mereka tafsir ikut kehendak dan kemahuan mereka. Contohnya macam surah Al-Ma'idah ayat ke-55, mereka cakap ayat ini adalah diturunkan khas dan khusus untuk pelantikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah cakap kalaulah dalil ni diambil sebagai alasan untuk membatalkan jawatan imam-imam yang terdahulu macam Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka dalil ni juga boleh kita ambil sebagai bukti terbatalnya hak menjadi imam kepada tokoh imam mereka yang lain. Contohnya macam Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, kedudukan mereka juga akan tergugat. Selain itu, kedudukan dan jawatan para imam selepas Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin yang kelompok Syiah ni anggap suci juga akan terbatal dan tak sah jika menggunakan hujah dalil seperti mana yang digunakan mereka dalam ayat ni. Contoh yang kedua adalah pada surah Ahzab ayat ke-33. Dia bercakap ayat ini adalah diturunkan khusus kepada keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi jika kita lihat turutan ayat ini, jelas ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah isteri si Nabi Muhammad SAW. Jika kita lihat daripada ayat yang sebelumnya, yang bermaksud wahai isteri si Nabi, pada ayat ke-31 dan berakhir dengan perkataan yang bermaksud hikmah pengetahuan, di akhir ayat ke-34, jelaslah khitab dan perintah ayat ini adalah ditujukan kepada isteri Nabi yang suci, yang berupa suruhan dan larangan ke atas mereka. Maka dapat kita simpulkan bahawa ayat ini adalah ditujukan kepada isteri-isteri Nabi Muhammad dan sekaligus menolak pandangan dan pendapat golongan Syiah tentang hujah dalil ini yang diperkata ayat ini diturunkan kepada keluarga Sayyidina Ali. Seterusnya ulasan video. Jadi di sini ada dua video. Pada video pertama disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir Sahak yang bertajuk golongan Syiah sama dengan golongan Yahudi. Jadi penceramah menyatakan bahawa kepimpinan itu pemikiran tentang imamah adalah sama di antara golongan Syiah dan Yahudi, kerana golongan Yahudi ini beranggapan kepimpinan ini hanyalah milik Nabi Daud, sama dengan Syiah yang menyatakan kepimpinan ini hanyalah milik Ali, Sayyidina Ali dan keturunannya sahaja. Jadi Syiah ni, mereka ni berkeyakinan yang sama kerana mengambil daripada sumber yang sama, iaitu daripada Abdullah ibn Sabah. Jadi kepimpinan oleh golongan Syiah ini hanyalah dimaksudkan kepada Sayyidina Ali dan seluruh keturunan Sayyidina Ali melalui Sayyidina Husin, tidak termasuk Sayyidina Hasan. Jadi itu adalah antara kepelikan golongan Syiah, ya kan? Katanya mereka ini mencintai ahli keluarga Rasulullah SAW. Tapi mereka bila dilihat daripada imam 12 mereka itu, semua imam 12 mereka itu hanyalah daripada keluarga cucu cicit Sayyidina Husin Ibnu Ali dan tiada seorang pun daripada keluarga Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Seterusnya video kedua yang juga disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir Sahak
video bertajuk Syiah Tiada Dalil yang Sahih tentang Imamah. Jadi penceramah menyatakan bahawa golongan Syiah ini tidak dapat datangkan walaupun satu dalil yang sahih tentang imamah, bahawa imamah itu mestilah dilantik di kalangan keturunan Sayyidina Ali sahaja. Jadi dapat kita ketahui bahawa golongan Syiah ini adalah golongan yang fanatik kepada Sayyidina Ali dan bukanlah golongan yang mencintai para ahlu bait Rasulullah SAW. Ianya bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang sentiasa mencintai para ahlu bait dan menjadikan ianya sebagai satu ibadah dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini menyatakan jika kita mencintai para ahli bait Rasulullah SAW ni, ini mendapat pahala seperti mana kita solat dan puasa. Jadi istimewanya golongan Syiah ini adalah keyakinan mereka yang tinggi kerana tidak ada golongan lain melainkan golongan Ismailiyah yang berkeyakinan seperti mana Syiah berkeyakinan tentang imamah. Jadi menurut Syiah ini imamah ini pernah bersifat maksum, tak lakukan dosa kecil maupun dosa besar. Jadi pendapat mereka tentang golongan imamah ni adalah sangat berlebihan dan melampaui serta menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah kerana ia terlalu berlebihan dalam bab pemimpin mereka. Akhir sekali, apa yang dapat disimpulkan di sini adalah konsep imamah adalah sangat berbahaya dan kepada pemikiran Islam dan boleh membawa kepada kekufuran. Jadi tanggungjawab kepada individu adalah setiap individu Muslim wajib mencari kebenaran dan menjaga akidahnya dari dipesongkan oleh musuh-musuh Islam yang sentiasa berusaha menyesatkan umat Islam dari jalan kebenaran. Jadi umat Islam perlulah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikut jalan yang dibawa oleh salafus soleh, dan hal ini dapat mengharungi pelbagai cabaran dalam kehidupan mereka jika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Segala yang baik daripada Allah SWT, segala kekurangan daripada diri kami sendiri. Wallahu a'lam.